Nabi terang pintu-pintu kebaikan itu ialah puasa itu adalah perisai sebagai pendinding. Sedekah itu memadam kesalahan sebagaimana air memadam api. Dan sembahyang seseorang lelaki pada pertengahan malam. Kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji'. Artinya mereka renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Tuhan mereka dengan takut dan dengan menaruh harapan. Dan sebahagian dari apa yang kami kurniakan itu mereka belanjakan, maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda penutup mata, sebahagian balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita. Alhamdulillah. 2 hari lepas, orang yang pergi umrah dengan bulan 3 baru ni balik ke rahmatullah, muda lagi. Kita alhamdulillah, Allah masih lagi beri peluang. Ada hak yang peceng dah, ada hak yang nak peceng, ada hak yang lambat lagi lah nak peceng. Mudah-mudahan kita dapat gunakan masa yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita tambah amal-amal baik kita, dan mudah-mudahan ianya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam syurga insya-Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita juga berada dalam bulan Rabiul Awal. Hari kami lepas cuti Maulid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulud, bulan Maulud, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang menjadi sebab kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala bersinar di bumi ini. Sebelum tu manusia berada dalam kegelapan. Manusia menggunakan akal untuk mencari kebenaran. Pastinya orang yang menggunakan akal untuk cari kebenaran, dia makin jauh daripada kebenaran. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membetulkan semula perjalanan hidup dengan dipandu dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, umat
Islam pada masa itu berada dalam suasana yang sangat bahagia. Menunggu-nunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja masalah yang timbul, mereka rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada dah ayat Quran yang turun yang boleh menyelesaikan masalah masyarakat yang ada pada masa itu. Kadang-kadang Al-Quran tak turun lagi. Sahabat menunggu-nunggu apa dia penyelesaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya turun ayat menyelesaikan masalah mereka. Ustaz Said Qutb rahimahullah menyebut 23 tahun itu ialah seolah-olahnya mereka dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala membetulkan perjalanan hidup dia. Salah Allah betul, kuning tu, kuning salah. Hari ini kita banyak penafsiran dan banyak pandangan-pandangan, kadang-kadang jauh daripada jalan yang kebenaran. Orang ambil macam-macam. Hadis yang sama, faham lain-lain. Akhirnya ada yang ikut sunnah, ahli sunnah wal jamaah, dan ada yang ikut cara pemikiran dia. Sebab itu hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan satu hari yang besar kepada kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia datangkan seorang nabi untuk membetulkan perjalanan kehidupan kita. Oleh kerana itu besar jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak pada bulan ni, dan juga jangan lupa pada bulan-bulan yang lainlah kena berselawat juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenangkan jasa dia kepada umat manusia seluruh dunia pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila kita sedar dan kita insaf bahawa Nabi ini ialah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita cakap pun kita berhati-hati. Kita hormat kepada Rasulullah. Kita membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu bahawa Nabi ini ialah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak erti, dia tanya. Dia kata Nabi ni belajar dengan siapa? Ada dalam TikTok saya tengok ni. Dia tanya Nabi belajar dengan siapa? Dia belajar sampai master. Ada master degree. Hebat dia. Ada bachelor, ada master degree. Nabi belajar dengan siapa? Dia soal lagu tu. Allahu Akbar. Kurang ajar. Kurang ajar. Tak erti agama dia. Memang Nabi ni ummi. Nabi ni ummi. Yang buta huruf. Ummi artinya la yaktubu wa la yaqra'u. Dia tak boleh baca dan tak boleh menulis. Nabi SAW. Ummi la yaktub wa la yaqra'. Tak menulis, tak boleh menulis dan tak boleh baca. Bukan makna bodoh. Nabi paling cerdik. Nabi paling bijak. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, dia hafal baca Quran. Orang yang kata dia ngaji ada master, ada PhD tu, Quran pun tak apa. Quran pun tak apa. Allahu Akbar. Bahaya. Itulah pemikiran manusia. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia hebat, dia belajar. Ada guru dia, ada CJ dia, ada master, ada PhD. Nabi belajar dengan apa, ada CJ apa. Oh bahaya. Tak bahaya. Akhirnya syaitan mari hasut, aku lebih bijak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh bahaya. Lepas tu aku Nabi pula mengaku. Jangan tu. Ini ialah pemikiran manusia kalau dipandu dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi punah dalam kehidupan kita ni.
Wallahu alam bissawab. Marilah kita berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak kerana rahmat yang dia bawa dalam kehidupan dunia ni. Nah, Allah sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam. Rahmat ke seluruh alam akan dirasai oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dirasai oleh orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Islam ini kalau dilaksanakan betul-betul, kemurnian, keindahan, kegembiraan, kehebatan agama Islam ini akan dirasai oleh orang lain. Walaupun mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna rahmat Islam itu kepada orang yang bukan Islam, selain daripada dia merasai keindahan kehidupan yang diwarnai dengan keindahan Islam, mereka juga ialah makna rahmat kepada orang yang bukan Islam itu ta'jilul uqubah fi yaumil qiyamah, menempuhkan, melambatkan hukuman kepada orang yang bukan Islam itu kepada hari kiamat. Tak macam umat-umat Nabi dulu. Umat-umat Nabi dulu, Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat dia lawan. Umat dia tentang. Umat dia yukazibunah, membohongi dia. Allah hancurkan dia habis kaum Ad. Mari pula Nabi lain. Umat dia tentang pula, lawan pula. Allah hancurkan dia, kaum Samud habis. Mari umat lain pula, lawan lagi. Kemudian Allah hancurkan dia. Hari ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tak hancur. Allah tak hancur ini. Sebab tu orang kafir hari ni ramai pada orang Islam. Dunia ni, seluruh dunia ni ada 7 bilion manusia. 7 bilion manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 1.7 bilion je. Suku je. Suku daripada dunia ni saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ramai orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Rahmah lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mentakjil, Allah melambatkan hukuman kepada mereka di akhirat nanti. Allahu akbar. Nah, kita pergi mana-mana bukan Islam. Comel loteng gemuk metong. Comel loteng gemuk metong, sihat, kaya raya. Orang Islam susah dan sebagainya. Pasal apa? Allah tak hukum direct atas muka bumi ni. Itulah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Sambung bacaan hadis 40 yang kita baca. Hadis yang ke-29. Ada sebelah hadis lagi. Sebelah hadis ni nak cari buku benda pula, tengoklah kemudian. Hadis yang ke-29. Baca dah sikit. Tengok sekali lagi. Al-hadis at-tasi'u wal-ishrun. Hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin. Habis dah ni. Tak habis. Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Qala
laqad sa'alta an azimin wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajul fi jawfil layl thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji' hatta balagha ya'malun. Surah Sajdah yang dibaca tiap-tiap hari Jumaat. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudih wa zirwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qal ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa'akhaza bilisanih. Ai pegang lidah dia. Wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuk wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, kataku ya Rasulullah, khabarkanlah kepadaku dengan satu amalan, dengan amal yang masukkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Amalan yang boleh masuk syurga dan tak masuk neraka. Nabi bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya dari hal perkara yang besar, dan sesungguhnya amatlah mudah atas orang yang telah dimudahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Soalan tu payah besar, tapi mudah bagi Allah, bagi orang yang Allah permudahkan dia. Iaitu amalan itu ialah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tiada engkau mempersekutukan dia akan sesuatu, dan engkau mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan puasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah. Itulah amalan yang boleh memasukkan kita ke syurga dan yang boleh menjauhkan kita daripada neraka. Yang pertama, beribadat kepada Allah, tak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima ialah menunaikan fardu haji. Kemudian Nabi bersabda, tidakkah engkau suka aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Nabi tanya Muaz bin Jabal. Nabi terang, pintu-pintu kebaikan itu ialah puasa itu adalah perisai sebagai pendinding. Sedekah itu memadam kesalahan sebagaimana air memadam api. Dan sembahyang seseorang lelaki pada pertengahan malam. Kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji'. Artinya mereka renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Tuhan mereka dengan takut
dan dengan menaruh harapan. Dan sebahagian dari apa yang kami kurniakan itu mereka belanjakan, maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda penutup mata, sebahagian balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Surah As-Sajdah ada ayat ni, boleh tengok balik. Itu adalah pintu-pintu kebaikan. Setelah itu Nabi SAW bersabda lagi, adakah engkau suka aku khabarkan kepada engkau kepala pekerjaan dan tiang-tiangnya dan petunjuknya? Kepala, tiang dan petunjuknya. Kata Muaz bin Jabal, baiklah ya Rasulullah. Nabi bersabda, kepala pekerjaan itu ialah Islam. Kepalanya Islam. Tiangnya ialah sembahyang dan petunjuknya adalah jihad. Kemudian Nabi bersabda lagi, adakah engkau suka aku khabarkan kepada engkau pengawas bagi yang demikian semua itu? Kataku, baiklah ya Rasulullah. Nabi SAW memegang lidahnya. Pegang lidah dia. Nabi kata, cegahlah ini. Cegahlah ni. Cegahlah ni. Pegang lidah dia, cegahlah ni. Kataku, ya Nabi Allah, sesungguhnya kami akan diseksa kerana kami berkata dengannya. Adakah kami diseksa dengan sebab kami gunakan lidah ni? Sabdanya, ibu engkau kehilangan engkau dan tidak akan dicampakkan manusia ke atas muka mereka, atau ia bersabda ke atas hidung mereka dalam api neraka, melainkan kerana hasil tanaman lidah-lidah mereka. Diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan katanya hadis ni hasan sahih, mana kuat hadis ni. Allahu Akbar. Maknanya hak yang Nabi cerita daripada awal, amalan yang boleh masuk syurga, menjauhkan daripada neraka, pintu-pintu syurga, kepala kepada pekerjaan, tiang dia dan petunjuknya, semua tu berpaksi kepada lidah. Percakapan. Allahu Akbar. Cakap molek maknanya. Percakapan tidak menggigit orang. Percakapan tidak menghina orang. Percakapan tidak mencemooh orang. Atas masjid boleh cakap comel. Pasal apa? Pasal orang baik-baik belaka. Siapa keluar je, tu nak kena jaga. Orang potong kereta kita pun jaga lidah ni. Boleh tak? Allahu Akbar. Potong. Menang. Keluar tu. Menang. Tak. Keluar menang. Natang sungguh. Nah. Allahu Akbar. Itulah. Menang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lagi. Asalnya menang. Keluar. Allahu Akbar. Ni benda-benda dalam masyarakat itu hak biasa. Bodoh sungguh. Bodoh. Bodoh orang Terengganu, dia kadang-kadang orang Terengganu bodoh, comel. Orang Terengganu. Orang Terengganu dia rapat sangat, jadi bodoh tu jadi biasa pula. Kenapa mari awal nak bodoh Kawang dia mari awal. Kenapa mari bodoh mari awal nak bodoh Kawang dia bodoh Aku nak kerja bodoh, dia menjawab bodoh juga. Itu kadang-kadang susah juga nak kita beza antara hak bodoh-bodoh dengan bodoh tak bodoh. Ada hak bodoh, ada hak bodoh tak bodoh lagi. Payah orang Terengganu. Itu kena pergi Terengganu. Allahu Akbar. Itu. Allahu Akbar. Orang politik lagi Orang politik lagi Orang
Kau dengar pun, suka. Tak. Kau cakap slow, tak sedap macam. Tak sedap. Nak kena kata rapat, baru sedap. Ini bahaya. Tak. Mana masyarakat dididik dengan kata rapat baru faham, maka masyarakat itu sebenarnya masyarakat yang tumpul perasaan. Ada. Sepatutnya hinting je. Nabi dia hinting je. Sahabat faham dah. Oh, kena aku ni. Tak. Ni dah nak kena kabur betul baru faham. Dan hari ni pelajar-pelajar hari ni kita nak cerita betul ke dia baru faham. Orang dulu dia cerita sikit-sikit je faham dah. Orang dulu dia sindir-sindir, kata-kata sindir-sindir dah faham. Tinggi bahasa dia. Tak, tinggi bahasa dia. Allahu Akbar. Nilai dia tinggi. Hari ni dak cerita betul, dak faham. Orang dulu dia celong dia mata. Celong mata je. Celong. Anak pun faham lagi. Hari ni celong mata. Apa mata mak gitu nak keluar? Dia kata ke mak dia, apa mata mak nak keluar gitu? Dulu orang cubit peha. Dah, mak cubit peha. Anak dia kurang akhlak. Anak senyap. Hari ni mak dia sakit orang kata. Anak dia tepik sakit. Jadi akhirnya tak dicubit, kena kabur tu hari ni. Allahu Akbar. Kita dah baca dah kali ni sampai ke tajuk pintu-pintu kebaikan. Satu hadis Nabi SAW yang boleh kita amal. Nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kepada kita amalan. Hadis ni ialah doa dia, wahdini Allahumma hdini. Boleh. Wahdini wa yassiril huda li. Nabi dia berdoa. Nabi sendiri dalam doa dia memohon juga kemudahan. Dengan doanya wahdini wa yassiril huda li. Wahdini dan berilah ku petunjuk. Wa yassiril huda li dan permudahlah petunjuk tu kepada aku. Nabi minta Ta'ala, wahdini ya Allah, berilah aku petunjuk. Wa yassiril huda li dan permudahlah petunjuk itu kepadaku. Jadi yang pertama minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ya Allah bagi kita petunjuk yang baik. Mudah nak buat kerja. Yang kedua, minta supaya Allah permudahkan petunjuk tu untuk kita lakukan. Tajuk yang kedua malam ni ialah pintu-pintu kebaikan. Setelah diterangkan kepada Muaz, yakni setelah Nabi terang kepada Muaz bin Jabal perkara yang utama, iaitu sebagai rukun yang wajib dilaksanakan. Lalu dikhabarkan kepadanya pintu-pintu kebaikan sebagai penambah amalnya dari amal yang sudah ada, yang menurut istilah ilmu fiqh dinamakan nawafil. Amal yang wajib 5. Nabi kabur ke Muaz. Yang pertama, Nabi kata beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, Nabi kata tuqimus salat, kamu dirikan solat. Yang ketiga, Nabi kata tu'tuz zakah, kamu tunaikan zakat. Yang keempat, Nabi kata watasumu Ramadan, puasa Ramadan. Dan yang kelima, tahujjul baita, kamu tunaikan fardu haji di Baitullah. Yang tu wajib. Lepas wajib ni, Nabi nak cerita pula tentang pintu-pintu kebaikan. Kata Imam Nawawi, yang disebut dalam istilah fiqhnya dinamakan amal-amal nawafil, amal-amal sunat.
Iaitu amal yang tiada diwajibkan, hanya terserah kepada seseorang untuk melakukannya secara ikhlas. Tak wajib. Tak wajib buat. Yang keempat ni, apa dia? Puasa tu adalah perisai. Sedekah boleh memadamkan kesalahan kita, macam air memadamkan api. Dan juga solat seorang laki-laki pada pertengahan malam. Itu adalah pintu-pintu kebaikan. Tak buat tak apa. Tak apa. Tak dosa maknanya. Tapi tak boleh pahala. Sebab apa? Sebab dia adalah amal nawafil yang boleh dibuat secara ikhlas. Pintu-pintu kebaikan itu ialah puasa. Yang pertama puasa. Puasa hak sunat. Tadi puasa hak wajib. Wa tasumu Ramadan. Itu puasa hak wajib. Yang ni as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Puasa itu adalah perisai dan pencegah dari segala bahaya. Bahaya yang paling berbahaya. Bahaya yang paling berbahaya. Bahaya paling besar sekali ialah api. Api. Bahaya yang paling bahaya ialah api. Ya. Tahu? Tu. Bahaya yang paling bahaya api. Bahaya air hanyut habis. Bahaya angin hancur dia. Tak, bahaya angin. Bahaya kadang utuh, tenggelam, mati tak. Tapi bahaya, yang paling bahaya, kata Imam Nawawi, ialah api. Terbakar. Dan api itu ialah, ke akhirat api neraka. Api itu pula ada darjat dia, ada level dia. Dunia ni mungkin api, dunia ni boleh dipadam lagi. Tapi akhirat api neraka tak ada. Jadi bahaya yang paling bahaya ialah api. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Nabi kata, as-saumu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu perisai daripada api seperti perisai seseorang kamu daripada pembunuhan, yakni perang. Maknanya orang nak pergi perang ada perisai dia. Baju besi dia, nak ada pakar-pakar tu. Maknanya orang tok-tok dia dengan pedang, dia tahan dengan perisai tu. Ada benda hak tekan tangga dia. Jadi begitulah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu boleh jadi perisai daripada api neraka. Allahu akbar. Puasa hari Isnin, hari Khamis. Hari Isnin, hari Khamis puasa. Puasa hari putih. 13, 14, 15. Bulan Islam. Bukan bulan orang putih, bulan Islam. Tak nampak. Tak nampak nak puasa Isnin Khamis. Nak puasa tak nampak. Bila kena kencing manis, darah tinggi, pergi jumpa doktor. Doktor kata obat dia kena puasa. Obat dia kena puasa. Dia pun start puasa. Senin Khamis, hari putih, 13, 14, 15. Turun kadar gula dia dengan tekanan darah dia. Dia pun komited puasa tak mau. Senin Khamis, 13, 14, 15 puasa. Guana tu. Puasa hak mula-mula tu mungkin tak boleh pahala. Pasal apa? Nak suruh turun darah. Tak. Lama-lama jadi okey lah. Dia puasa ikhlas tu. Mudah-mudahan. Biasa dia gitu. Mula-mula ni jadi doktor kata jadi. Maknanya dia puasa Senin, puasa Khamis, puasa 3 hari tengah-tengah bulan tu turun gula. Turun tekanan darah dia. Jadi
Jadi itu menyebabkan dia semangat nak puasa lagi. Puasa tu kerana Allah ke kerana nak turun darah? Kalau turun darah maknanya turun darah anak boleh. Pahala tak boleh. Tak. Tapi lama-lama jadi biasa, akhirnya insya-Allah diikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan puasa itu dapat dua. Yang pertama, dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pendinding hari kiamat nanti daripada api neraka, dan dapat juga kesihatan atas dunia ini. Sumu tasihhu, Nabi kata. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu, pasti kamu sihat. Berpuasalah kamu, pasti kamu sihat. Allahu Akbar. Rodang sah, rodang nak puasa. Makanan sedap kamu. Hari ni dogi, esok orang nak ada welfare, member nak peceng pula. Allahu Akbar. Rodang. Dadang bila? Dang lepas peceng rodang. Tak apalah, dang jugalah. Dang juga ah. Daripada dang asam. Allahu Akbar. Puasa jadi perisai. Boleh slow insya-Allah. Ya, slow. Jangan paksa jadi dok dalam tak faham. Dia kena slow. Mula-mula hari Senin dulu. Lepas tu Senin Khamis pula. Dah okey, tambah pula sehari 13. Lama tambah 14 pula. Dan tambah 15 pula, akhirnya jadi biasa amalan bulanan dia insya-Allah. Dan sedekah itu pula memadamkan kesalahan atau dosa, samalah seperti air memadamkan api yang sedang menyala membakar. Nabi kata sedekah pula dia memadamkan kesalahan. Ini kita kata kau orang mamak botong, mamak botong ataupun pot lembong. Pot lembong. Orang dulu-dulu dia gelo. Di kampung tu ramai pot leh. Pot leh ramai kampung. Pot leh mana? Pot leh A, pot leh B, pot leh C. Comel je kalau keluar gitu. Pot leh mana? Pot leh A. Pot leh mana? Pot leh B. Pot leh C. 3 orang pot leh. Jadi pot leh A duduk sini, pot leh B duduk sini, pot leh C sini. Tapi orang kampung tak fikir gitu, dia fikir pot leh tu dengan sifat dia. Orang seorang tu dia suka cakap, dia nawak, cakap nawak. Orang gelar dia pot leh bong. Pot leh bong. Orang Terengganu, pot leh bong. Pot leh bong. Lebong kuat. Pot leh bong. Dia cakap aje lebong, pot leh bong. Oh, gelar dia. Kita sungguh kan kita kira ni, kita sungguh ni. Pot leh bong. Pot leh suka lebong maknanya. Anak saudara dia mari daripada Terengganu, mari cari. Mari bertim tu nak cari pak saudara dia. Pot leh bong. Allahu Akbar. Bertim tu tanya, mana? Nak cari pot leh, dia kata. Orang tanya dia, pot leh mana? Pot leh bong. Dia duduk minum air dalam kedai tu. Bong kepala bapakmu tadi. Bong kepala bapakmu. Jadi anak saudara pun dok berlapik asam. Sepatutnya anak saudara berlapik sikit lah. Minta maaf banyak. Minta maaf banyak. Orang panggil. Orang kabar, orang panggil Pak Lebong. Jadi dia pun adalah cover sikit. Maknanya, ni dah nak jumpa Pak Lebong. Dia adalah kedai dengan minum air. Bong kepala bapakmu dia. Maknanya dia marah. Allahu Akbar. Ataupun kesalahan juga. Sebut tu kesalahan juga. Pasal apa? Sebab tuan ni marah. Bila tuan ni marah, kita gelar gitu, dosa kita. Ya. Maka untuk menghilangkan dosa tu dengan puasa. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Banyak dosa kita ni. Banyak. Jadi dengan kita puasa tu, dengan sedekah tu boleh menghilangkan dosa yang kita buat kecil-kecil tu,
seperti air memadamkan api yang sedang menyala. Dalam bab sedekah ni lagi banyak lagi baik lah. Lagi banyak lagi baik, lagi banyak lagi baik. Nak tunggu banyak, lambat. Berilah walaupun sikit. Berilah, jangan tak beri langsung. Sedekahlah, jangan tak sedekah langsung. Kalau kita ajar, insya-Allah dia jadi ringan. Tapi kalau kita dah ajar, dia berat. Sedekah ni berat sebenarnya. Walaupun RM1, walaupun RM10, dia berat. Kita kena ajar, akhirnya jadi ringan. Kalau kita dah ajar, dia berat. Semula. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau rasa nak banyak pergi Indonesia. Dah, kalau rasa nak banyak bunyinya, banyak bunyi. Atau pergi Thailand. Dia bunyi banyak lah. Berapa bagi? 300 baht. 30 riyal baru. Bunyi besar. Pergi Indonesia lagi banyak. Tak 1,000. Mana mula-mula kerja mula. Maknanya kerja pertengahan kerja lah. Pergi Indonesia. Pergi ke Aceh. Semayang Jumaat, semayang raya tengah-tengah padang. Lepas tsunami. 2000 lebih lah. Tahun 2000 lebih. Tengahan kerja lah kira. Tabung mari. Tabung mari kita pun tok 1,000. 1,000 tok tabung. Banyaknya rasa tak pernah buat kat Malaysia ni. Masuk 1,000. 1,000. Tak 1,000. Tong tu pergi, nyong pergi. Kita pun start congok balik. 1,000. 1,000 apa sen? Berapa riyal Malaysia? 30 sen. La ilaha illallah. 30 sen. Dari pahala tu besar dah. Boleh tu. 1,000 masuk. Allahumma salli ala Muhammad. 30 sen. Tak pernah aku buat Malaysia. Bagi 30 sen maknanya. Tapi tak apalah, bunyi besar lah. Berapa bagi? 1,000. Sedekahlah. Walaupun sedikit. Jangan tak bagi langsung. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Menurut riwayat daripada Ali bin Husain radhiyallahu anha, Ali bin Husain, bahawa ia pernah membawa sebakul roti pada malam yang gelap gelita. Ali bin Husain ni bawa roti sebakul dalam malam yang sangat gelap untuk mencari orang-orang miskin yang hendak diberikan kepada mereka sebagai sedekah daripadanya. Dia pergi malam gelap nak beri ke orang miskin, sedekah roti. Seraya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, jika engkau nampakkan sedekah-sedekah, maka iaitu sebaik-baiknya. Tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu memberikan dia kepada orang-orang fakir, maka iaitu terlebih baik bagi kamu, dan ia akan hapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kamu, dan Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Dia beramal dengan ayat surah Al-Baqarah 200 ayat 271 surah Al-Baqarah. Ali bin Husain ni bawa roti sebakul malam gelap. Nak cari orang miskin, nak bagi roti. Pasal apa? Dibaca Al-Quran, kalau kita menampakkan sedekah ni, ada hak nampak, ada hak sembunyi. Hak nampak tu okey dah, boleh dah. Hak nampak tu okey dah. Sumbangan daripada sekian-sekian orang, 1,000. Situ. Tapi orang yang beri tu dia kena jaga perasaan dia.
supaya tak mari riak. Tapi kalau dia beri nama situ tu untuk menjadi motivasi kepada orang lain nak beri juga, comel, bagus. Tapi kalau dia tak sebut nama dia, hamba Allah 1000, cukup dah. Itu lebih baik. Menampakkan sedekah itu baik dah, tapi menyembunyikan dia lebih baik. Jadi tengok tujuan dia. Kalau kita nak khabar untuk beri motivasi kepada orang lain, baik juga. Supaya orang lain pun beri sumbangan-sumbangan supaya dia jadi menjadi panduan ataupun ikutan pada orang lain. Nah, macam baru ni lah, ada budak tu kena tahan. Bawa puk fanda, tahan biji-biji, ada otak. Nah, beri motosikal syuting. Dah. Oh, bagus. Sebenarnya tak payah motosikal pun, settle otak je. Nak settle otak dia, ambil motosikal balik, okey lah. Tapi nak beri motosikal, okey tu. Tak okey tu. Supaya lain kali ada orang lain susah juga, boleh beri lain kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul berlaku dalam masyarakat kita, orang yang duit lebih-lebih tu dia akan beri. Nak bagi secara terang-terang pun boleh, nak sembunyi-sembunyi pun boleh. Tapi Ali bin Husain ni, dia nak beramal dengan ayat ni, dia rela pergi malam yang sangat gelap, cari dan kadang tak tahu siapa dia beri. Dia orang beri je. Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ, sambung pula tentang solat kerana panjang ni, sambung minggu depan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.